Selamat pagi murid-murid. Kembali lagi bersama Cikgu Nadia dalam Bahasa Melayu tahun 3. Hari ini murid-murid akan belajar kemahiran tata bahasa iaitu penjodoh bilangan. Dan hari ini kita masih lagi berada di unit 17 iaitu indah dan damai. Isi pelajaran kita pada hari ini bertajuk penjodoh bilangan dan alamku indah. Objektif yang perlu dicapai oleh murid-murid ialah murid-murid dapat menggunakan penjodoh bilangan mengikut konteks yang betul dan membina 5 ayat menggunakan penjodoh bilangan yang sesuai dan betul. Okey, apa itu maksud penjodoh bilangan? Penjodoh bilangan bermaksud kata yang digunakan bagi menyatakan bilangan sesuatu benda, tumbuhan, haiwan dan manusia. Selain itu, penjodoh bilangan ni boleh ditambah imbuhan se. Contohnya, buah menjadi sebuah, kaki menjadi sekaki, batang dan menjadi sebatang. Berikut merupakan contoh-contoh penjodoh bilangan yang terdapat dalam bahasa Melayu. Yang pertama, baris, iaitu kedudukan benda atau manusia yang berbaris. Contohnya, sebaris kedai, sebaris pokok, sebaris rumah. Yang kedua adalah batang, iaitu menunjukkan benda yang panjang. Contoh, galah, pensel, sungai, lilin menjadi sebatang galah. Begitu. Yang seterusnya ialah bentuk. Bentuk ni lebih kepada benda kecil yang berkeluk ataupun melengkung. Contohnya, sebentuk permata, sebentuk cincin. Seterusnya, berkas, benda yang diikat bersama. Contohnya, seberkas rotan, seberkas kayu. Contoh penjodoh bilangan yang keempat ialah bidang, iaitu bagi benda yang terbentang luas. Sebidang tanah, sebidang tikar. Bagi biji pula lebih kepada benda kecil atau yang bulat. Contoh, sebiji cawan, sebiji bola. Bagi penjodoh bilangan bilah pula, benda yang tajam dan runcing. Contohnya, sebilah pisau, sebilah parang ataupun sebilah kapak. Bagi penjodoh bilangan buah pula, benda besar dan padu yang tidak mempunyai bentuk yang tertentu. Contohnya sebuah kereta, sebuah rumah, 3 buah buku, 3 buah mesin. Seterusnya, berikut juga merupakan contoh-contoh penjodoh bilangan yang ada. Butir lebih kepada benda yang bulat atau kecil. Contohnya, sebutir beras, sebutir telur. Helai pula benda yang nipis, lembut dan lebar. Seperti sehelai kain. Ikat, benda yang diikat. Contoh, seikat sayur. Kawan pula adalah kumpulan haiwan yang bergerak dalam kumpulan. Contohnya, sekawan kambing, sekawan burung. Ekor, semua jenis binatang. Contohnya, 3 ekor ikan, seekor monyet. Okey, faham? Bagi hiris pula, benda yang dipotong kecil-kecil. Contohnya, sehiris timun, sehiris bawang, sehiris daging. Bagi perkataan jambak pula, dia lebih kepada benda yang bertangkai. Contohnya, sejambak bunga. Okay, sejambak kunci. Penjodoh bilangan keping, dia kepada benda yang rata, nipis dan pipih. Contohnya, sekeping roti, sekeping kad ataupun sekeping shilling. Sekarang, murid-murid sila rujuk buku teks muka surat 109. Ini adalah yang terdapat dalam buku teks muka surat 109, iaitu penjodoh bilangan alamku indah. Kita dapat melihat terdapat 5 penjodoh bilangan yang ada dalam gambar tersebut. Yang pertama, penjodoh bilangan kawan. Penjodoh bilangan kawan ni merujuk untuk haiwan dalam kumpulan. Rumpun pula merujuk kepada tumbuhan yang tumbuh berkelompok. Contohnya serumpun serai, serumpun pandan, begitu. Bagi kaki pula, contohnya sekaki payung, sekaki cendawan. Bagi penjodoh bilangan batang pula, adalah untuk objek yang lurus, panjang dan keras. Contohnya, sebatang penyapu, sebatang sungai, ataupun sebatang kayu. Bagi penjodoh bilangan tandan, dia lebih kepada
buah-buahan yang bertandan ataupun yang banyak. Contohnya setandan pisang, setandan pokok kelapa. Okey. Okey, yang seterusnya kita dapat melihat teks di sini. Okey, cikgu bacakan dan murid-murid sila fikir apakah jawapan yang sesuai bagi penjodoh bilangan yang terdapat dalam teks tersebut. Hujan baru sahaja reda. Anis segera membuka tingkap biliknya. Dia mahu menikmati pemandangan indah di kampungnya. Kelihatan pepohon hijau di luar. Di sebelah kiri terdapat serumpun. Kita dapat lihat perkataan penjodoh bilangan rumpun, pokok bulu dan sebatang. Ada penjodoh bilangan batang, pokok pisang. Pada pokok pisang itu ada kita lihat perkataan tandan berdekatan dengan pisang. Jadi kita buat setandan pisang. Tidak jauh dari situ, kelihatan beberapa seperti yang kita tengok tadi, kaki khas untuk payung dan cendawan. Jadi jawapannya adalah sekaki cendawan. Cendawan itu tumbuh pada, kita tengok kayu reput ni adalah benda yang panjang dan keras. Jadi jawapannya adalah sebatang. Kemudian Anis mendongakkan kepalanya. Dia ternampak kita tengok di gambar ini terdapat banyak burung yang berkelompok dan sesuai jodoh bilangannya adalah sekawan burung. Dia juga ternampak pelangi. Dia amat kagum akan keindahan alam. Jadi ini adalah jawapan penjodoh bilangan bagi setiap ayat yang memerlukan penjodoh bilangan dalam teks ini. Okey, yang seterusnya mari kita jawab latihan pengukuhan. Murid-murid rasa apa penjodoh bilangan yang sesuai untuk ayat tersebut. Okey, cikgu akan beri masa untuk kamu menjawab apakah penjodoh bilangan yang sesuai bagi setiap ayat di sebelah ini. Dan sesudah itu, setelah cikgu beri jawapan, sila semak jawapan kamu sama ada betul atau tidak. Okey, murid-murid sudah dapat penjodoh bilangan yang sesuai untuk setiap ayat. Kini, marilah kita melihat apakah jawapan yang sesuai. Untuk jawapan yang pertama, ibu menghiris bawang menggunakan pisau ni adalah benda yang tajam. Iaitu kita dapat jawapannya ialah sebilah pisau. Untuk yang kedua, lembu ternakan sedang meragut rumput di padang. Bermakna lembu tu dalam kelompok yang banyak. Jadi jawapan sesuai ialah sekawan. Ketiga, ayah meletakkan kayu api di halaman rumah. Kayu api ni selalunya diikat dalam jumlah yang banyak. Iaitu sesuainya adalah seberkas kayu api di halaman rumah. Keempat, Najmi mengelap peluhnya menggunakan tuala bersih ni dia bersifat ringan, iaitu sehelai tuala bersih. Encik Ahmad memiliki 3 kereta. Penjodoh bilangan yang sesuai untuk kereta ialah sebuah. Betul. Nabila memberi beberapa batang pensel baharu. Betul, sebab pensel ni bersifat tinggi, bersifat panjang dan keras. Untuk ayat yang ketujuh ialah Fatin memelihara 2 kucing adalah haiwan dan penjodoh bilangan yang sesuai ialah ekor kucing di rumahnya. Untuk ayat yang terakhir, Saiful melemparkan beberapa guli ke dalam sungai. Jadi jawapan yang sesuai murid-murid rasa apa? Betul. Biji guli ke dalam sungai. Sekian itu sahaja latihan pengukuhan untuk kita, untuk murid-murid mengukuhkan kefahaman tentang penjodoh bilangan. Cikgu harap murid-murid faham
apa yang cikgu ingin sampaikan. Sekiranya ada pertanyaan ataupun ada yang kamu kurang faham, sila tanya cikgu, okey? Selamat belajar.